Mana pula kita? Jadi bahaya ni kalau tak. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Ini rekod ni. Saya ambil rekod lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa la'allaha لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشارع ترجمة على ما في قلب من الإسلام ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. Dan boleh jadi syahadah itu kerana ringkasnya ia, kalimah syahadah itu dari kerana ringkasnya ia beserta merangkuminya atas apa yang telah kami sebutkan itu, maka menjadikannya oleh syarak sebagai terjemah bagi apa yang ada di dalam hati minal Islam, daripada Islam. Walam yaqbal, dan tidak menerima syarak daripada seseorang pun keimanan illa biha, kecuali dengan syahadah tersebut, kalimah tersebut. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-Bajuri rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qawluhu wa la'allaha ila akhirih, ya'ni la'alla al-hikmata fi ja'liha tarjamatan. Boleh jadi hikmat pada menjadikan kalimah itu sebagai terjemah, sebagai manifestasikan ala ma fi qalbi, atas apa yang ada dalam hati, minal Islam, daripada Islam itu, wa fi adami qabulil iman, dan pada tidak menerimanya iman min ahadin illa biha, tidak menerimanya iman daripada seseorang kecuali dengan syahadah tersebut, dengan kalimah tersebut. La'alla hikmah fi ja'liha itu ikhtisaruha, ialah ringkasnya kalimah syahadah tersebut, ma'ashtimaliha, beserta merangkuminya, alal aqaidi, atas sekalian akidah, allati dzakaraha, yang telah menyebutkannya oleh musannif. Wa innama, jadi hikmah itu sebutkan apa? Kalimah tersebut ringkas dan juga mengandungi seluruh akidah yang telah kita sebut. Wa innama lam yajzim, hanya saja musannif tidak menjazam. Musannif guna haraf taraji atau haraf taraji la'alla, dengan maksud moga-moga, ataupun boleh jadi. Musannif tidak sebut secara jazam. Bal ata bi la'alla, bahkan dia mendatangkan dengan kalimah la'alla allati li taraji, yang memberi makna taraji, mengharap-harap, makna boleh jadi, moga-moga. Kenapa? Ta'adduban ma'al bari, kerana nak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'adami da'wa ilmil ghaib, dengan tidak mendakwakan perkara ghaib. Jadi buat datang la'alla, kalau sebut secara jazam tu makna macam sungguh tujuan Tuhan buat tu, ilahnya begitu, hikmahnya begitu. Padahal tidak ada nas yang sebut gitu, maka beradabnya
la'alla boleh jadi. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak pernah sebut, tiba-tiba kita sebut atas jalan jazam. Oh, tak patut sangatlah. Illa yuhitu ahadun bi asrari kalimatihi illa Allah ta'ala, kerana tidak mendapat la yuhitu, tidak dapat apa nak sebut benda bahasa dia, la yuhitu, tidak meliputi, tidak merangkumi, tidak meliputi seseorang dengan rahsia kalimah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat meliputi atau merangkumi ilmunya berkaitan dengan kalimah syahadah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayajuzu an yakuna sirru fi dhalika ghaira ma dzukira, boleh jadi rahsia yang ada pada demikian itu selain apa yang disebut. Mana boleh jadi hikmah itu bukan yang disebut ni, ada hikmah lain tapi tak tahu. Jadi kerana itu didatangkan dengan la'alla yang memberi makna taraji, boleh jadi, moga-moga. Qauluhu liikhtisariha, kerana ringkasnya kalimah syahadah tersebut. Ai qillati hurufiha, ikhtisar makna qillati hurufiha, sedikit hurufnya, iaitu 24 huruf 7 kalimah. Lima taqaddama, kerana barang yang telah lalu, min annaha 24 harfan, iaitu 24 huruf saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qawluhu ma'ishtimaliha, beserta merangkuminya, ai ishtimali ma'naha, merangkumi maknanya. Maknanya itu merangkumi bagi segala perkara tauhid akidah, bukan huruf, makna. Ala ma dzakarna, atas barang yang telah kita sebut, ai minal aqaidis sabiqah, daripada akidah-akidah yang telah lalu. Qauluhu ja'alaha syar'u, menjadikannya oleh syarak. Kataannya itu fihi, ai fi qaulihi itu, padanya anna syar'a kasyari'ah, pada perkataan musannif itu syarak di sini macam syariah pada makna, bimakna dengan makna al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syarak. Jadi syarak tu maknanya apa? Hukum syariah lah. Syariah tu apa? Hukum-hukum yang dibangsakan pada syarak. Bila sebut la ja'alaha syar'u, makna seakan menjadikannya oleh syariat, oleh hukum-hukum syarak. Kerana syarak itu makna syariat. Walaysat bija'ilah, kalau begitu syarak itu bukan ja'ilah, bukan fa'il, bukan isi fa'il, bukan ja'alaha. Sekali yang ja'alaha syar'u, menjadi akan dia oleh syarak. Syarak ni kalau maksud zahirnya ialah hukum syariat. Hukum syariat mana boleh menjadi fa'il? Hukum syariat bukan syari'. Faham? Syarak bukan syari'. Jadi perkataannya itu, kalau syariat itu laisat bija'ilah, bukan syarak yang menja'ilkan, bukan syarak yang menjadikan. Syarak dengan syari', itu. Nah, syar'un dengan syari'un, pensyariatan. Yang menjadikan siapa? Ialah pensyariat lah. Sekali syariat, hukum hakam, bukan. Penjadi yang menjadikan ialah yang mensyariat, syari'. Begitu iskal lah situ. Iskal kenapa dia guna lafaz syarak? Wa yujab, maka dijawab bi'annahu ala taqdiri mudhaf, bahawa kalam musannif ini atas takdir mudhaf, ai ja'alaha sahibus syar'i, menjadikannya kalimah tadi oleh sahibus syar'i, empunya syariat, tuan punya syarak, Allah lah. Bukan syarak tu sendiri, syarak tu bukan ja'il, dia bukan dibuat.
Ya. Jadi sahibu syari' ada takdir mudhaf. Satu, jawab yang pertama, au annal murada bisyari bisyar'i asy-syari'. An murada bisyar'i asy-syari'u. Ataupun boleh kita takdirkan syari' ini maksudnya syari'. Syari' maksudnya syari'. Wa huwa Allah. Siapa itu syari'? Allah Taala. Hakikatan, pada hakikatnya. Wan nabiyyu majazan. Syari' pada hakikat ialah Allah. Nabi juga dipanggil syari', tapi majazi, majaz dia. Ya, hakikatnya Allah juga. Nabi, Rasul, tapi orang panggil juga syari'. Bila begitu dia isbat syarak, muradnya syari', muradnya isim fa'il. Hadza ma qalahu al-asyakh. Inilah apa yang dikatakannya oleh para syekh masyayikh kita lah. Masyayikh pada Syekh Imam Bajuri ni dan juga masyayikh kita. Begitulah kata-kata para masyayikh gitu. Makna takwilannya begitu, syarak gitu, boleh takwil dengan syari', boleh takwil sahih syar'i. Qadiman wa hadithan, sejak dahulu dan sekarang. Dahulu dan sekarang sama. Wa huwa sahihun bin nazar. Itu sahih, pandangan itu, takwilan itu sahih bin nazar, dengan dilihatkan li kauni syari', dengan bahawa syari' itu bermakna al-muthbit li syar'i, yang mengisbatkan bagi syarak, yang mensabitkan syarak. Mana? Allah Ta'ala yang mensabitkan syarak. Wal mujidilahu, dan yang mengadakan syarak. Maka sah. Wa amma bin nazar li kauni ma'nahu. Adapun jika dilihat kepada makna syarak itu, makna syari' itu al-mubayyin wal muballigh, orang yang menerangkan dan menyampaikan. Kalau tadi dia kata syari' itu hakikatnya Allah, Nabi itu majaz. Itu yang disebut oleh pada masyayikh sejak dulu sekarang. Itu kalau kita lihatkan pada syari' itu makna yang mensabitkan, yang mengadakan. Maka yang mengadakan pada hakikat ialah Allah Ta'ala, yang mengadakan hukum syariat, yang mensabitkan hukum syariat. Nabi ni boleh disebut secara majaz. Itu kalau lihat dari segi makna itu. Adapun kalau dilihat dari segi makna syari' itu mubayyin, muballigh, yang menerangkan dan yang menyampaikan. Pahaman tu ambil pada mana? Wa huwa ma yu'khadhu min kutubil lughah, iaitu apa yang diambil, dipaham daripada kitab-kitab lughah, wa ghairiha, dan selain daripada lughah. Makna syara'a juga makna bayana, dan balagha. Maka fa huwa haqiqatun fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat juga dinisbah pada Nabi secara hakikat. Sebab syariat di sini maksud mubayyin dan muballigh. Maka Nabi pun menerang, Nabi pun menyampaikan. Maka menisbahkan syariat kepada Nabi, nisbah kepada makna hakikat, bukan majaz dah. Wa hadha at-tafsilu huwa al-haqqu insya-Allah taala. Dan ini tafsilan ini, huraian ini, itulah yang benar insya-Allah taala. Qauluhu tarjamatan, sebagai terjemahkan, ay tafsiran, tafsiran, tafsiran. Wala'allahu, dan boleh jadi, wala'allahu dhamina dhalika, mengandungi makna demikian itu, dhamina dhalika makna dalila. Dhamina dhalika makna dalil, mengandungi demikian itu mana? Tarjemah tadi. Mengandungi terjemah itu makna dalil. Terjemah ni asal pada tarjamah yutarjimu tarjamatan kan? Tarjamatan, bila tarjamatan, tarjamah mudhaf fa'il, lepas itu fa'il terjematan bagi. Sekarang ni terjematan ala, terjematan ala. Bila begitu
dia nak sebut sini boleh jadi dhamina dzalika, mengandungi demikian makna kalimah terjemah itu makna dalil. Terjemah ni dalam tu ada makna dalil. Di dalam istilah balaghah disebut tadmin. Tadmin ni makna kalimah, satu kalimah dia satu kalimah dipaham dengan makna kalimah yang lain. Ayyadmana kalimatun makna kalimatin ukhra, mengandungi satu kalimah makna kalimah yang lain. Kita pernah jumpa belum ni kan? Dalam istilah balaghah disebut tadmin. Tu dhaminan. Tadmin ada wujud pada uslub tadmin. Uslub tadmin tu satu kalimah memberi di dalam tu ada makna kalimah yang lain. Di sini dalam di sini tarjamah tapi dengan makna dalil. Bila gitu fa'addahu bi'ala, boleh dia ta'addi dengan ala. Kalau tarjamatan li, ni tarjamatan ala. Kalau ikut dalilun ala, dalilah yang ala, ya dulu ala. Adapun tarjamatan li, menterjemah bagi, tapi benar kenapa dia guna ala? Itu kata di situ boleh jadi berlaku tadmin dalam penggunaan kalimah tarjamah dengan maksud bukan sekadar terjemah, sebagian dengan makna dalil. Maka boleh diterjemah, boleh dia bertaaddi dengan ala. Fa'addahu bi'ala fi qawlihi ala ma fi qalbi, tarjamatan ala ma fi qalbi, atas apa yang di dalam hati. Jadi dalam bahasa Arab ini luah lah, nampak tak? Bahasa Arab ni luah. Tapi luah pun kena ikut berjalan atas kaedah lah. Qauluhu minal Islam, menterjemahkan apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati tu daripada Islam. Bayan jadi min bayaniyah. Apa yang ada bayan bagi ma, menterjemah apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati tu Islam. Jadi minal Islam bayanun, min dipanggil min bayaniyah. Bayanun lima bagi ma fi qalbi, tarjamatan lima fi qalbi. Habis. Wa muqtada ja'lil islami fi qalbi, dan faham daripada menjadikan Islam. Muqtada ni faham daripada menjadikan, yakni menjadikan musannif Islam itu ada dalam hati itu. Annahu ismun litasdiq, itu nama bagi tasdiq, membenarkan bijami ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan segala apa yang dibawa datang oleh Nabi, mimma ulima minad dini bidarurah, daripada perkara yang diketahui daripada agama dengan secara mudah. Sebab apa? Sebab disebut apa yang ada dalam hati Islam. Apa itu ada dalam hati Islam? Faham situ Islam ni merujuk kepada nama bagi membenarkan. Membenarkan dalam hati segala perkara yang dibawa datang oleh Nabi daripada perkara agama yang dapat ditahu secara mudah. Bila begitu, wa huwa mabniyun 'alal qawli, maka ini dibina di atas pandangan bitaradu fil Islam wal iman, yang mengatakan Islam dengan iman tu sama. Dah tadi kan dia kata minal Islam, patutnya minal iman lah. Sebab hak perkara dalam hati ni kalau hak maklum dia iman, tapi dia sebut Islam. Ni dia ambil pandangan yang mengatakan Islam dengan iman tu mutaradifan. Islam dengan iman mutaradifan. Jadi Islam pun sebut bagi tasdiq al-qalbi. Warajihu, qaul yang rajih, tagayuruhuma, qaul yang rajih berbeza. Islam berbeza dengan iman. Waktu yang kita maklumlah. Apa dia beza dia? Fal Islamu ismun lil inqiyadi zahiri, Islam itu nama bagi inqiyadi zahiri, kepatuhan zahir, kepatuhan yang zahir. Sembahyang, bang, taat, muncak, itu kepatuhan zahir. Haji, zakat. Wal iman ismun litasdiqi batini, iman itu nama istilah bagi tasdiq batini, membenar yang berbentuk dalaman.
Benar hati tu, itu iman. Itu yang masyhur dan juga pandangan yang rajih. Ada beza. Istidrak pada qaul yang mengatakan taghayyur. Betul ada beza, namun huma mutalaziman. Betul ada beza, tapi Islam dengan iman lazim berlaziman. Tidak ada Islam kecuali ada iman, tidak ada iman kecuali ada Islam. Fala yatahaqqaqu ahaduhuma bidunil akhar. Tidak nyata, tidak akan berlaku salah satu tanpa ada yang lain. Muslim yang tidak mukmin tak berlaku, mukmin yang tidak muslim tak berlaku. Lakin dzalika, tetapi demikian itu, mana berlazim-laziman itu, innama yakunu idza tubira, jika diambil kira, fi kulli minhuma, pada setiap keduanya, kaunuhu munji, kaunuhu munjian, itu diambil kira bahawa keadaan setia itu munjian, dapat menyelamatkan seseorang, yakni menyelamatkan daripada kekal daripada dalam neraka. Munjian, tadi munjian. Dia tak sabdu situ lah. Apa tak sabdu? Tak ada tu. Munjian daripada najah. Itu kalau kita ambil kira kedua-dua tu sejak satu tu dapat menyelamatkan orang yang Islam, terselamat daripada api neraka, kekal daripada api neraka. Orang yang beriman terselamat daripada kekal api neraka. Kalau kita ambil kira setiap satu itu dapat menyelamatkan daripada api neraka. Kaunuhu munjian, menyelamatkan daripada api neraka. Wa illa, jika tidak, fala tanazuma. Kalau kita tidak andaikan itu, maka tidak ada lazim berlaziman. Kenapa? Faqad yujadul Islam bidunil iman. Kerana boleh jadi ada Islam semata-mata tapi tak ada iman. Seperti hal keadaan munafik. Zahirnya tu patuh tapi dalaman tak terima. Tu tak selamat tu. Orang kok ada Islam tak ada iman gitu, neraka, masuk neraka juga. Tidak terselamat. Ghairu munjian anina, tidak menyelamatkan daripada neraka. Wabil aksi, begitu juga sebaliknya. Yang ada iman sahaja, tidak ada Islam. Ada iman saja tak ada Islam, itu tidak menyelamatkan juga. Kerana bila tidak Islam, tak sembahyang tak bang, menyebabkan dia akan didedahkan kepada neraka juga, walaupun tak kekal. Walidha qala ta'ala, dari kerana itu berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Badawi, amanna, yang datang jumpa Nabi, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah serah diri. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kerana belum lagi iman masuk dalam hati kamu. Kamu patuh sebab takut je. Patuhan kamu sebab takut, keimanan betul tu tak masuk lagi. Jadi kata Islam dah. Jadi makna di situ ada beza. Fal murad bil Islam fi dzalika, maka maksud Islam pada ayat ini al-inqiyadu zahiri, kepatuhan zahir, alladzi lam yusahibu tasdiqun batiniyun, yang tidak disertai keimanan yang batin, benar hati yang batin. Tak ada, sekadar zahir je. Orang Badui duduk sekitar Madinah, kalau tak beriman kena serang. Jadi beriman, buat lolok beriman. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Badui ni banyak kufur dan nifaq. Ya. Orang-orang tu lah duduk di sekitar Madinah. Qauluhu wa lam yaqbal min ahadin al-iman, dan tidak menerima syarat daripada seseorang pun akan keimanan, ila akhirih itu. Yasihhu qira'atul fi'li bil bina'i lil fa'il, boleh baca fi'il yaqbal, baca bina' lil fa'il, makna mabni lil ma'lum lah.
ada fa'il dia. Wa huwal munasibu lima qablahu, itu yang munasabah dengan barang sebelumnya. Sebab ja'alaha syar'u wa lam yaqbal asy-syar'u. Jadi baca mabni lil ma'lum, mabni lima bina lil fa'il bagi. Wa ala hadha, maka di atas ini fal fa'ilu, maka fa'ilnya dhamirun ya'udu ala syar'i, dhamir yang kembali pada syara'. Wal imana bi nasbi, iman tu baca dengan nasab, yaqbal min ahadin al iman ala annahu maf'ul. Wa yasihhu qira'atuhu bil bina'i lil maf'ul, boleh kita baca dengan mabni lil maf'ul, mabni lil majhul ni. Lam yuqbal min ahadin al iman, lam yuqbal, baca mabni lil majhul lil maf'ul. Wa ala hadha fal imanu, maka ketika itu al-iman itu birraf'i ala annahu naibun fa'il, naib fa'il. Wa muqtada dhalik, dan muqtada dhalik, faham daripada itu kalau kita baca yuqbal annaha syartun li sihhatil iman, bahawa syahadah ini syarat bagi sah iman. Lam yuqbal min ahadin al-iman, tidak diterima keimanan kecuali dengan syahadah. Maknanya syarat sah iman mesti syahadah. Faham situ bahawa itu syarat bagi sah iman. Wa huwa qaulun dha'ifun, itu qaul dhaif. Ka qauli bi annaha syatrun minhu, sebagaimana pandangan yang mengatakan syahadah itu syatrun, sebahagian daripada iman. Apa beza syartun wa syatrun? Apa beza dia? Mana? Mana? Kalau syatrun sudah iman, tapi tak sempurna. Sempurna iman dah. Apa nama? Kalau syatrun ni tak beriman juga, tak apa. Syatrun, kalau syatrun sebahagian, maknanya iman. Dia beriman lah. Iman tu sah lah maknanya. Kalau syatrun, iman tu tak sah macam mana juga. Kalau syartun tak sah, gitu ke? Mana? Ya? Lepas tu? Dah, kalau syatrun tadi iman sah tak? Kalau syatrun sebahagian, iman sah tak? Macam kata sah tak iman? Tak kira sah dia tu. Dasar tu syatrun pula. Tak kira syariat ni nasab tu tak ada, beda. Dah menang tak kira. Kalau syatrun salah, tak salah. Syatrun sah, setuju tak? Tadi dia kata kalau syartun, syarat, tak sah imam, tak ada syarat, tak ada masyrut. Kalau syatrun sebahagian daripada imam, maknanya sah dah imam. Kalau tak ada syatrun tu, tak ada syahadat, adakah sah imam? Atau kau yang mengatakan huwa syatrun, dia sebahagian, sah tak? Hak belajar sah tak? Hak belajar dah, hak tengah ajar ni sah tak? Tak sah. Amal rezeki sah tak? Syatrun. Dah sah, terpengaruh. Terpengaruh. Sah tak? Sah tak? Kalau syatrun. Kita tengok, tanya orang apa. Sah tak? Syatrun sah. Betul tak? Syatrun sah tak?
betul lah tasdiq. Apa ni? Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam asyrahan bil amal. Syatrun salat. Syatrun ni rukun kan? Syatrun sebahagian, makna rukun kan? Rukun kan? Rukun sebahagian. Latih kabar tu makana ma huwa juz'un minal mahiyah. Juz'un minal mahiyah dipanggil rukun atau syatrun. Atau kayak gitu. Jawapannya salah. Tak ada rukun salah. Tak sah. Tak ada rukun salah. Tak sah. Tidak sah. Sama ada syatrun atau syatrun. Cuma bezanya syatrun huwa juz'un min mahiyati syai'. Syartun ma laysa minhu. Bukan daripada mahiyati syai'. Dia mutaqaddimun alaihi lah. Taqaddim. Syartun. Syatrun memang rukun. Syatru syai' ay juz'uhu ba'duhu. Jadi kalau tak ada ubat, sah tak? Tak sah. Semayang tak ada Fatihah. Fatihah rukun tak? Sah tak semayang? Tak sah tak. Apa kata sah ni? Apa kata sah? Bukan pas semayang. Belajar bahasa Nabi dah. Bukan Fatihah baca. Bukan Fatihah baca ayat Quran. Tak usah Fatihah. Fatihah bukan rukun, wajib. Fatihah wajib. Jadi dua-dua je usah. Dalam Jawharah sebut tak? Betul tak gitu? Tuan. Syatrun sah tak? Kayak gitu bukan kan? Kal qawli bi annaha syatrun min. Jadi sama ada kita kata dia ruknun minal imam ke imam tak sah, tak ada rukun. Syatrun lah. Ataupun syarat kepada imam, tak ada syarat, tak ada masyruط, tak sah juga. Sama dhaif belaka. Warajihu annaha syartun li ijra'il ahkam. Dia syarat bagi memperlakukan ahkam ad-dunyawiyyati faqat, untuk memperlakukan hukum dunia sahaja. Untuk nak memperlakukan hukum dunia, bukan syarat sah, tapi syarat bagi memperlakukan hukum dunia. Fahiya syartu kamal. Ini bagi diterjemah ataupun diringkaskan. Huwa syartu kamalun. Syartu kamali, syarat kesempurnaan. Fil imam, pada keimanan, ala tahqiq, atas kau yang tahqiq. Ia bukan syarat sah, ia bukan syatrun. Wa ala hadha, di atas pandangan ini, faman adhana biqalbihi, siapa yang mengaku dengan hatinya. Adhana ni patuh, tunduk dengan hatinya. Walam yantiq bilisani, tapi dia tidak sebut dengan lidah. Siapa yang sebut mengaku hati tapi tak sebut dengan lidah. Tapi syarat, lakin la li'inadin, tapi bukan kerana ingkar, bukan kerana ingkar ataupun enggan. Balittafaqa lahu dzalik, bahkan berbetulan demikian itu. Ada kes, tapi kes ni awal tahun ada orang tanya lah, orang tu jabat agama, orang ada jawab tamsul kot. Ada ustaz hak mengajar, ustaz tu popular kot. Ustaz tu sebut. Jadi mungkin benda tu payah faham lah. Jadi dia kata kalau orang tak mengucap pun kalau hati dia beriman, masuk syurga. Betul tak? Tu. Tengok ni dia kata kalau dia patuh hati, mengaku hati, tapi lidah tidak sebut, tapi syarat. Kena syarat situ. Bukan makna semata-mata la li'inad, bukan kerana ingkar. Orang suruh sebut, dia tak sebut. Tu memang kafir. Tapi
bal ittafaqa lahu dzalik, berbetulan demikian itu. Makna betulan kan dia tak ada telitah nak sebut, atau tak ada orang suruh sebut, atau tak sebut langsung, bukan kerana ingkar, bukan kerana engkar. Fahuwa mu'minun najin, iaitu orang mukmin yang terselamat daripada neraka lah, daripada kekal dalam neraka. Dia mukmin lah, beriman. Lakin la tajri alaihi al-ahkamud dunyawiyah, tapi tidak berlaku padanya hukum-hukum dunia. Kadafnihi, hukum dunia tak boleh sebab ada ucap, orang nak tahu lah. Orang nak tahu di Islam ke tak? Kadafnihi fi maqabiril muslimin, seperti menanam pada kuburan orang Islam. Wassalati alaih, semayang katanya tak boleh tanam kuburan Islam, semayang pun tak boleh semayang. Habis itu. Jadi orang itu dikira beriman juga. Syaratnya dia tiga ingkar. Wa mahallul khilafil madhkur, tempat berlaku khilaf yang tersebut itu fil kafiril asli, pada orang kafir yang kafir asli. Orang kafir asli tiba-tiba dia beriman. Tak dia baca-baca sedikit, dia beriman sungguh dengan apa yang keimanan yang betul, dengan Nabi pun betul, dan dia tolak akidah lama dia, tapi tak percaya contohnya. Imam beriman. Amma aulad tak pejabat. Wa amma auladul mu'minin, adapun anak orang beriman, falaisa dzalika fihim syartan, demikian itu bukan syarat, mengucap itu bukan syarat, wala syatran, dan bukan rukun daripada iman, ittifaqan, secara ittifaq. Kalladzi lahu uzrun fi adami nutqi biha, sebagaimana orang yang ada uzur untuk menyebut dengan syahadah. Dia tak boleh sebut syahadah dengan sebab bisu. Tak, ada uzur, ataupun dia kena tutup mulut dia kan. Fayuhkam alaihi bil iman, maka dihukumkan di atasnya dengan keimanan. Wa illam yantiqu biha aslan, walaupun dia tidak sebut syahadah langsung, tak sebut syahadah langsung, tapi tak bisu. Nak beriman tu kata bisu, contoh kan. Naam, tajibu alaihimun nutqu, wajib ke atas mereka menyebut biha fi solat, dalam sembahyang, duna ghairiha, tidak pada selain. Tapi katalah iblis sebut, iblis cakap lah, tapi tak, contoh tadi orang tak boleh cakap. Kalau orang boleh cakap, berbetulan tak ditutup untuk disebut. Adakah syarat sebut? Tak syarat. Tapi kalau nak sembahyang, dia sebut. Sebab ada rukun syahadah dia kan, tasyahud. Kita orang Islam sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Islam dia tak syarat, tak sebut langsung pun apa. Dia nak tadi kan. Orang baru masuk Islam. Kau nak tadi dia Islam tau. Aku kira rasakan dia secara cakap dulu. Kena panen apa? Panen apa? Kalladhi mana ni? Fi salah duna ghariha, tidak pada selainnya. Khilafan lima qalahu al-Imam Malik, menyalahi apa yang berkata oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, min annahu yajibu alaihim marratan wahidah, wajib ke atas mereka sekali seumur hidup. Maknanya orang masuk Islam, baru masuk Islam sekali pun wajib disebut sekali seumur hidup. Hatta orang Islam dah sekali pun wajib sebut sekali. Kalau dak mayang, tu dak mayang langsung tu, wajib sebut sekali. Kal hamdi, seperti puji, wassalati wassalam ala nabi, dan selawat dan salam atas nabi. Sebab apa? Sebab Tuhan turun ayat sallu alaihi, maka ayat itu amar, menyuruh, maka suruhan Allah mesti dipatuh, paling kurang sekali. Jadi kalau tak sebut sekali, kira dosa ataupun haram. Nampak? Jadi wajib juga sekali. Selawat, puji pun gitu, sama macam syahadah. Qauluhu illa biha, kecuali dengannya, tidak diterima kecuali dengan syahadah. Zahiruhu annahu yushtaratu an-nafyu wal itsbat, zahir perkataan musannif disyaratkan nafi isbat, kena ada la ilaha illallah, la nafi dan isbat. Isbatnya mana? Nafi isbat tu duduk mana? Ada orang ngajar ni, ngajar siapa ngajar? Ajar sesat pokok mak lipat ni. Mak lipat. Dia kata la tu nafi, ilah itu isbat. Dan sebut nafi isbat, ai nak tahu nafi isbat mana se.
La tu nafi, lepas nafi isbat kan. Isbat tu ilah. Tapi dah wali sebab tu. Dah you dengar-dengar sebut nafi isbat. Zikir nafi isbat. Salah waking kan. Salah waking, rampuk waking. Tak waking dah, tengah jalan tu. La tu nafi, isbat tu ilah. Galik pula orang dengar tu galik tau. Illallah, kecuali apa ni zahirul disyaratkan nafi dan isbat. Fala yakfi, maka tidak memadai Allahu wahidun wa Muhammadur rasul. Tak cukup. Kan ikut mafhumnya gitu. Mafhum la ilaha illallah, maknanya kalau kita nak pada diri akidah tu nak mengata Allah tu satu, tidak ada Tuhan selainnya dah. Muhammad tu Rasulullah. Kalau ikutnya gitu. Wa huwa qaulul aktsari, itulah pandangan kebanyakan. Mana? Tidak memadai sebut Allah wahidun Muhammad Rasulullah. Itu pandangan kebanyakan ulama, wa alaihi Syafi'iyah, dan itu pandangan ulama Syafi'iyah. Mana tak dapat tidak mesti ada nafi isbat. La ilaha illallah. Wa qila, kata pandangan kedua, ni lemahlah, la yushtaratu dzalik, tidak syarat. Apa makna yang menunjukkan Tuhan tu Allah? Maksud Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad Rasul boleh. Balil madaru ala ma yadullu ala al-iqrar lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Bahkan madar maknanya fokusnya, poinnya ialah apa yang menunjukkan ikrar, mengikrarkan bagi Allah dengan keesaan, wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birisalah, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kerasulan. Apa makna yang menunjuk kepada ikrar itu dikira boleh. Itu pandangan lemah di sisi jumhur, wa huwal mu'tamad wa 'inda Malikiyah. Di sisi Malikiyah itu qaul mu'tamad. Itu qaul mu'tamad. Sebagaimana musannif Imam Sanusi Maliki. Wa 'alal awwal, atas qaul yang pertama, qaul yang mengatakan mesti dengan nafi isbat juga, fa yushtaratu aidan al-ityanu bi lafzi ashhadu, maka disyaratkan dengan mendatangkan lafaz ashhadu. Ashhadu ana, ada seorang tu dengan jorok. Mak empat seorang ni, ada seorang ni dengan jo anda mau tengok. Dengan jo macam ngajar nahwu lah. Ashhadu yashhadu ana. Asa ashhadu sebab ada alih tu ila ana. Alih tu ila ana. Alih pada ashhadu. Lepas tu asal dia kalau kita nak pecahkan ashhadu itu ana yashhadu. Ana yashhadu. Sebab ashhadu tu ialah asal ana. Maknanya fi'il ashhadu tu rangkungan dua, ana dengan yashhadu. Jadi gabung dua ashhadu. Macam itu ke? Itu macam itu? Anda tak macam itu? Anda cikgu sungguh apa? Tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Ana campur dengan yashhadu jadi ashhadu. Jadi ana yashhadu. Asalnya waktu dia kata asalnya ana yashhadu, buang nun, buang ya, jadi ashhadu. Untuk rekaskan ini balaghah Al-Quran dia kata. Kalau hentak apa kau ingat hentak. Ini balaghah Al-Quran. Ini kata kalimah yang sangat balaghah. Ashhadu ana yashhadu asal. Dibuang kerana panjang, maka Allah Ta'ala buangkan jadi ashhadu. Itu lagi balaghah kata dia. Okey. Jadi fayushtaratu aidan ityan bi lafzi ashhadu
bi an yaqul, taswir macam mana? Bi an yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ila akhirih. Itu satu syarat. Ini syarat dah kan? Ini syarat. Ni orang kata syarat syahadah ni. Syarat syahadah ni. Tak ni satu. Wa an ya'rifal ma'na walau ijmalan. Yang kedua, dia kena tahu makna kalimah syahadah walaupun secara umum. Tak tahu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah atau tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Itu tahu sesesa. Kata tak tahu gitu pun tahu secara umum. Ni syahadah ni mana nak mengaku Tuhan satu. Tak apa dah. Nak mengaku Nabi Muhammad Rasulullah, tak apa dah. Kena tahu makna walaupun ijmal. Ni contoh orang nak baru masuk Islam lah. Dia tak faham makna sesa, tapi dia tahu makna, dah sah. Falau lukina a'jamiyun asyhadataini, kalau ditalkinkan, talkin makna diajar dan disuruh ikut. Dia sebut, orang ajam ikut, tu talkin. Talkin makna seorang baca, seorang ikut. Kalau ditalkinkan orang a'jami, orang bukan Arab lah, asyhadatain, dua kalimah syahadah bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Fatalaffadha bihima, lalu dia berlafaz, dia pun baca ikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa huwa la ya'rifu ma'nahuma, tapi dia tidak tahu makna apa. Lam yuhkam bi islamihi, tidak dihukum dengan Islamnya. Ni kan. Jadi kalau orang nak suruh syahadah belaka tu, adakah Islam? Kan ni kan ada budaya kan, okey kita masuk, tak panggil orang-orang Buddha, orang Kristian, okey hari ni semua mengucap syahadah belaka. Adakah kita berjaya mengislamkan dia? Ramai lah. Walaupun disebut tak, kalau lagi mana tak tahu makna, dia tidak i'tiqad, tak jadi. Tapi tak apa aja gitu. Kok ada yang dapat hidayah betul sebut. Tapi adakah dikira sebagai syahadahnya sah? Tengok pada syarat. Wa an yurattiba, dan dia hendaklah ikut tertib, mentertibkan. Falau akasa fi syahadatain, kalau seorang itu mengakaskan pada dua kalimah syahadah, lam yasihha islamuhu, tidak sah Islamnya. Alal mu'tamad wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, terbalik, tidak sah. Wa an yuwaliya bainahuma, dia mualat antara keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mesti mualat. Falau tarakhat ats-tsaniyatu 'anil ula, kalau lewat, tarakhat ni mana kelewatan atau terkemudian yang kedua daripada yang pertama, muddatan tawilah, tempoh yang lama, lam yasihha islamuhu 'alal mu'tamadi aidan, tidak sah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, lama esok pula mengucap kedua, tidak sah, kena ucap mula. Wa an yakuna balighan aqilan, kena orang baligh, orang berakal. Fala yasihu islamu sabiyyin, tidak sah Islam budak kecil, budak dak baligh ucap. Anak orang kafir kita suruh ucap, budak sekolah rendah cikgu mengajar ucap. Orang kafir ada anak atau sekolah rendah, cikgu mengajar suruh ucap. Islam dak Islam, dia tetap anak orang kafir. Apa tu? Tu. Dia tak balik ni. Jadi dia sebab syarat ni mesti balik dah makan. Fala yasihu islamu sabiyyin wala majnunin. Islam gila memanglah dak tu. Illa tab'an, kecuali mengikut. Siapa? Mu ayah dia Islam baru Islam. Salah seorang Islam baru Islam. Wa alla yadhhara minhu, dan jangan zahir daripada seorang itu ma yunafi linqiyad, perkara yang menafikan kepatuhan. Jangan zahir masa mengucap tu dia buat benda yang menafikan keislaman. Fala yasihhu islamu sajidi li sanamin fi hali sujudi, tidak sah Islam orang yang sedang sujud bagi berhala ketika sujudnya itu. Sujud berhala, masa sujud tu ucap asyhadu an la ilaha illallah. Masa sujud ucap dah sah.
Sebab masa sujud tu dia menafikan Islam. Wa ayyakuna mukhtaran, bahawa orang itu diberi pilih. Mukhtar, diberi pilih. Makna dengan kerelaan lah. Fala yasihu Islam mukrahin, tidak sah Islam orang yang dipaksa. Illa idza kana harbiyan aw murtadan, kecuali orang tersebut orang kafir harbi atau kafir orang murtad. Orang kafir harbi kan, bila perang dia disuruh sama ada Islam ataupun kena bunuh kan. Dah, tu kita paksa. Tu tak apa. Orang murtad kan kita suruh dia masuk balik Islam, tu suruh. Tu tak apa. Ada makna waktu dia terima lah. Islamnya tu diterima. Dah betul kehendak si Allah tu suruh ke Tuhan kan. Adapun pada keadaan biasa tidak diterima Islam orang yang dipaksa. Lianna ikrahahu, kecuali ketika ikrah bagi kafir harbi dan juga murtad. Lianna ikrahahu hina idzin bihaq, kerana paksaan ketika itu ialah paksaan dengan sebenar. Kita suruh paksa dia untuk menganut agama hak sebenar, kalau tidak dia itu perang dia. Wa an yukirra bima ankarahu, dan dia kena ikrar dengan apa yang dia ingkar, apa yang dia nafi. Kalau dia nafikan sesuatu dah, nafi kena ikrar balik. Aw yarji'a amma stabahahu, ataupun dia kena rujuk balik, kena tarik balik apa yang dihalalkan, kena tarik balik apa yang telah halalkan. In kana kufruhu bi jahdin, kalau kufur dia itu dengan sebab ingkar. Mujma'in alaihi, ingkar perkara yang ijma' di atasnya. Ma'lumin minad-din bil darurah, yang diketahui daripada agama dengan darurah, dengan penting. Contoh, dia ingkar sembahyang. Dia ingkar sembahyang kafir, waliyazbillah. Dia kena ikrar balik, kena nyaksi balik bahawa sembahyang tu wajib. Sembahyang tu, benda sembahyang, contoh benda itu hak ingkar yang menjawab kafir tu ingkar maklum, mujma' alaih pertama perkara ijma', yang maklum minad-din bil darurah, yang diketahui dengan mudah lah kan. Dah syahadah mula kafir. Bila dia tu kafir, dia kena syahadah, dia kena ingkar. Apa dia ingkar dulu? Kalau sembahyang wajib dia ingkar, dia kena ikrar dengan wajib sembahyang, dengan apa yang dia ingkar dulu lah. Awistibahati muharramin ila ghairi dhalik, ataupun mengharuskan perkara haram. Kalau dia kata zina haram, dia kena kena kembali balik, tarik balik kata zina itu. Ila ghairi dhalik, dan pada selain daripada mereka itu. Qala ba'dhum, kata sebahagian mereka, syurutul islami bila ishtibahi, syurutul islami bila ishtibahi, aqlun bulughun adamul ikrahi. Syurutul Islam, syarat Islam, bila ishtibah, tanpa ragu-ragu, aqlun, akal, bulughun, adamul ikrah, tidak ada paksaan, wal nutqu bisyahadataini, sebut dua syahadah, wal wila, wila berturut-turut, mualak dah tu. Wasadisu tartibu, yang keenam ialah tartib. Fa'lam wa'mala, hendaklah kamu tahu dan beramal. Qauluhu 'alal 'aqili wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dah? Oh, dia buat dah. Sekarang nak habis pun nak habis. Nak habis. Nak habis dah. Belah. Dah esok Acil kuat sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ba'da taharrumin mana? Soal kita wa minha du'a'ul kita sirran ba'da taharrumi wa asfaruhu Allahu akbar kabira wa hamdan katsira wa subhanallahi wa ta'ala.